Tengah. Okey, alhamdulillah. Okay, so nama dia oktagon decagon sebab dia 8 sisi. Macam mana tahu 8? Kalau paksi simetri tu maksudnya bahagi sama banyak. So kalau sama banyak, sebelah ni 4. Susu ke? Decagon bukan 8 ke? Saya salah Sekejap, cek balik. Decagon. Okay, sorry. Betul lah oktagon. Oktagon 8, sorry Saya pun tertukar dah. Oktagon. Sisi. Satu, dua, tiga, empat. Okay. So jawapan dia oktagon. Sorry Marah pula. Oktagon jawapannya. Sebab dia 8 sisi. Okay. Tapi nonagon tu betul 9 sisi. Okay, next. So, ini dah jawab dah. Apakah bentuk sebenar? Okay. Hitung jumlah sudut pedalaman bagi kolom itu. So, apa formula sudut pedalaman? Awak pakai apa? Formula N tolak 2 darab 180. So, N tolak 2 darab 180 bahagi N. So, N dia 8. So, 8 tolak 2 per 8 darab 180. Kira je lah. So, dapatlah satu sisi tu 135. Sudut pedalaman ni yang kat dalam ni tau. Yang ini. Tanya, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Dia nak tahu sudut tu berapa. Dia punya sisi pula dah. Satu sudut pedalaman tu. Okay, boleh tak sampai sini? Ada soalan tak? Okay ke semua? Okay. Alright. Okay, so kita mulakan dengan soalan seterusnya, 23A. Raja di bawah menunjukkan sebuah segi empat ABCD. Hitung perimeter segi empat ABCD itu. So, perimeter apa dia? Belajar waktu form 1. Perimeter maksudnya tambah bahagian luar sahaja. So, maksudnya kita nak daripada A, D, C, B dan pergi A. So, kita nak tahu ni panjang kuning ni berapa? Boleh cari tak? Jawapan dia ya. Boleh cari. Macam mana nak cari dia? Kena guna apa? Formula apa nak guna ni? Nak cari dia. Siapa tahu formula apa? Formula apa nak guna nak cari ni? Formula jarak. Jarak, betul. Jarak boleh tak? Pasti. Tahu tak berapa? Kita tahu tak berapa? Ini 3. Macam mana saya tahu 3? Ini kita nak baca apa? X kan? Ni X, ni paksi X, ini paksi Y. So kalau macam begini, mengufuk maksudnya kita nak tahu yang X lah. So X dia berapa? 3. So kita dapat tahu dah, ini sebenarnya 3 jarak dia. Gitu. So tengok sini. Tinggi dia berapa ni? So tinggi dia 5 kan? So jarak Y dia adalah 5. Kita tak boleh guna formula jarak sebab dia punya koordinat tak cukup. Kalau cukup pun boleh je. Boleh bubuh kat sini. So X berapa yang ni? X3, Y kosong. Boleh juga. So ini B negatif 4, X negatif 4, Y kosong. Yang ni X negatif 4, Y 5. Boleh juga. Nak guna formula jarak pun boleh. Tak nak guna pun tak apa. Okay. So cuba kita guna formula jarak dengan tak guna formula jarak. Okay, so yang ini ingat jarak mesti positif. Tak ada negatif. So daripada sini pergi sini. Berapa ni? Negatif 4 kan? So sebenarnya sama dengan 4. So yang ini pergi sini sama je. 5. So yang ini pun sama 4. Yang ini pun sama 3. So saya akan buat satu garisan. Maksudnya nak bagi tahu kita mula di sini. Saya mula di sini.
Saya mula ke sini So 5 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3. So dapat jawapan kat sini 24 unit. Ini saya tak guna formula. Maksudnya saya baca koordinat terus. Cuba kalau kita guna formula. Okey. So yang ini buat warna merah atas ni Buat warna merah tukar warna lain. Saya tukar warna hijau. Okey. So saya nak tahu jarak ini dulu. Daripada A pergi D. Sama jarak daripada B pergi C. So alang-alang kita dah ada koordinat untuk A dengan D. Boleh teruskan je lah kira. So jarak macam mana nak kira jarak? Punca kuasa Y2 bukan Y kuasa 2 Y2 tolak Y1 kuasa 2 tambah X2 tolak X1 kuasa 2. So perlu hafal tak formula? Tak perlu hafal. Formula akan diberi dalam peperiksaan. Yang penting apa dia saya cakap? Kena label. Kalau awak tak label, boleh salah nanti. Careless kita panggil. Hantar apa ni? Okay. So ini saya label sebagai X1, ini Y1, ini X2, Y2. So saya masukkan je dalam formula. So punca kuasa KY2 5 tolak negatif tolak 5 kuasa 2 tambah 3 tolak negatif 4 kuasa 2. So masukkan terus dalam kalkulator. Punca kuasa 3 tolak 4 kuasa 2. So dapatlah dekat sini 7. So betul tak 7? Ini 4 tambah 3 dapat berapa? 7. Sama juga. Gitu. So next kita nak kira antara A pergi B. So kita dah buat X1, Y1 kan? So kat sini kita buat X2, Y2. So masukkan je dalam formula. So punca kuasa Y2 kosong tolak Y1 5 kuasa 2 tambah X2 negatif 4 tolak negatif 4 kuasa 2. So masukkan je dalam kalkulator. Boleh kira sendiri Kalau tak percaya. So boleh dapat sini 5. So betul tak 5? Betul. Sama 5. So kalau belah sini 5, belah sini pun 5 jugalah sebab dia segi 4 sama. Ada soalan tak? Boleh semua? Boleh. So macam tu. Nak tengok terus koordinat pun boleh. Nak guna formula pun boleh. Nak nampak macam bijak sikit gunalah formula kan. Baru dah nampak macam belajar budak ni. Kalau tengok koordinat tu macam jalan shortcut je lah. Okay, so guna formula lagi cantik lah. Okay, seterusnya B. Rajah Dewa menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah. So ini graf laju masa. Tentukan garis yang menunjukkan pergerakan zarah itu. So pergerakan zarah pada laju seragam dekat mana? Dekat mana Ahmad Danish? Kalau laju seragam. Ahmad Danish, kat mana laju seragam ni? PQ. Ya, PQ. Kalau pecutan Ahmad Danish, kat mana? OP. OP. Kalau QR ni kita panggil apa? Kecerunan. Kalau ini pecutan, ini laju seragam. QR tu kita panggil apa? Pecutan ke? Kita panggil apa QR ni? QR tu makin laju ke makin perlahan? Danish. An. Makin apa?
Perlahan. Perlahan nama dia apa? Nyah pecutan. Jangan lupa perkataannya. Okay, thank you Danish. So, pecutan naik, seragam macam gini je. Bergerak ke tak bergerak? Bergerak. Tapi dalam laju yang seragam je. So, makin turun tu nama dia nyah pecutan. Biasanya sebab nak berhenti lah. So, tengok. Dapat dah 2 markah. Senang ke susah? Senang je nak dapat 2 markah. Okey, seterusnya. Dalam lajah di bawah, J, K, L, M ialah sebuah segi 4 tepat. Sama macam soalan atas tadi. Tentukan koordinat K dan M. So macam mana nak tahu? Tengoklah. Dia duduk satu garisan kan? Ini apa yang sama? J dengan K kongsi apa yang sama? Key. Key. J dengan K ni kongsi apa dia? Koordinat apa yang sama? Koordinat X ke koordinat Y? Koordinat Y. Ya, Y. So dekat K ni kita dah tahu Y dia 6. Okey, Yasmin. M dengan L. Kongsi koordinat apa yang sama? Cakap saya lagi Yasmin. X. M dengan L. Dia duduk sebelah-sebelah kan? Kalau sebelah-sebelah, X ke sama? Tak. X ni berbeza. Nampak? Satu X kat kosong, satu lagi X dekat sini. Dia kongsi Y yang sama. Tengok Tengok betul-betul. Jangan tak tahu macam mana nak baca X dengan Y. X macam mana nak baca? Ini paksi X. Cara baca X, ke bawah macam ni. Tengok atas, tengok bawah X dia. Nak tahu baca X. So, paksi Y macam gini. So, cara baca dia, tengok kiri, kanan. Jangan salah baca. So, M dengan L ni, dia kongsi Y yang sama. So, kita tahu dah Y dia negatif 7. Okey, saya nak tanya Aira Kaisara. Kalau K ni, dia kongsi X dengan siapa? X dia sama dengan siapa? Aira Kaisara. L. Ya, dengan L dia sama. Sebab X mesti baca atas bawah. So, dapatlah sini 13. So, M ni atas bawah dia kosong lah. Kalau tak tahu berapa pun tahulah dia duduk dekat sini kan. Sini berapa paksi X? Kosong. So, tak payah tengok atas pun tak apa. Boleh tahu dah kosong. So, koordinat K mesti tulis dalam kurungan dan ada koma. So, K koordinat dia 13, 6. So, M koordinat dia 0, negatif 7. Kalau tulis 13, Kalau tulis 13, 6 saja, salah. Kalau tulis 13, 6, salah. Kalau tulis 13, 6 pun salah juga. Mesti ada cukup 3-3 ni. Kurungan dan juga koma dekat tengah-tengah. Tak ada salah satu, automatik salah lah. No compromise. Okay. Okay, seterusnya. Hitung kecerunan KM. Haziq Nizam. Nak pakai formula apa Haziq Nizam? Hitung kecerunan. Haziq Nizam. Kalau tak boleh cakap, type. Macam mana nak hitung kecerunan? Jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Cuba sebut formula dia. Mencancang apa? X ke Y? Mencancang X. Kan? Mencancang Y, X mengufuk. Okay, kalau nak kira jarak, operasi apa? Jarak tambah ke tolak?
Tambah. Tolak, tolak. 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 So Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Perlu hafal ke tak formula? Tak perlu. Tapi awak kena tahu inilah formula dia. Kalau tak ingat ni basic tau. Ni formula paling basic ni. Kalau tak ingat memang sakit lah awak. So Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So masukkan je dalam formula. Sebelum masukkan saya suruh buat apa? Mesti label. Dan periksa pun praktis juga. Mesti label. Kalau tak label nanti careless. So saya pun label. K saya buat ini X1, Y1. Yang ni X2, Y2. So masukkan terus dalam formula Y2 negatif 7 tolak 6 per X2 kosong tolak 13. So masuk je terus dalam kalkulator. Dapatlah 1. Tolak 7 tolak 6 negatif 13. Kosong tolak 13 negatif 13. Negatif 13 per negatif 13. Negatif 13. Dapatlah 1. So itu jawapan dia. 1. Okey. Kalau ada soalan tanya Sekejap saya tengok kenapa. Apa saya macam tak familiar dengan dia ni. Siapa Aiman ni? Saya macam tak kenal. Saya cakap dalam grup lah. Macam jarang-jarang jumpa. Tak kenal nama dia tu siapa. Okey. So dapatlah keturunan dia 1. Logik tak 1? Logik. Sebab apa logik? Sebab dia positif. Positif macam mana? Naik tangga. Nampak? K pergi M ni naik tangga. KM ni naik tangga. Bukannya turun tangga ya. Okey, seterusnya nombor 25. Rajah di bawah menunjukkan 6 kepingkat nombor. Sekepingkat dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa sekepingkat nombor perdana dipilih. What mean by nombor perdana? Aisyah Safia, apa itu nombor perdana? Nombor Nombor perdana tu apa? yang boleh dengan bahagi nombor sendiri. Nombor sendiri dan nombor berapa dia boleh bahagi? Nombor 1. Ya. So nombor perdana yang mana yang tak tahu, garis tulis. So nombor perdana ni maksudnya dia boleh bahagi dengan diri sendiri dan juga 1. Ini je syarat nombor perdana. So kat sini kita tengok siapa nombor perdana. Haziq, cuba sebut saya siapa nombor perdana. Dua, lagi, 3, 5, 7. Lagi? Ada lagi tak? Kalau habis tulis habis. Itu je. So ada berapa banyak nombor perdana? 4. So untuk jawab ni 4 tu nombor perdana per dengan keseluruhan iaitu 6. So 4 per 6. Tapi boleh kecilkan tak? Boleh. 4 per 6 bahagi 2 dapatlah 2 per 3. Kita permudahkanlah. Bahagi 2, bahagi 2. Perlu kau awak kira bahagi 2 ni? Tak perlu. Awak masuk je dalam kalkulator 4 bahagi 6 terus dapat 2 per 3. Awak tak payah fikir pun. Kita bukan sekolah rendah lagi. Nak kena permudahkan fraction tu sendiri. Dia dah tolong kirakan untuk kita. So 4 ni datang dari mana? 4 ni sebab nombor perdana ni ada 4. 6 ni datang dari mana? Sebab semua nombor tu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis nombor. So itu kebarangkalian. Okey, seterusnya cari kebarangkalian bahawa sekeping nombor kad ganjil dipilih. So nombor ganjil 1, saya highlight 1, 3, 5, 7, 9. So dapatlah kat sini yang tu berapa? 5 nombor. 1, 3, 1, 3,
5, 7, 9. So ada 5 nombor. So 5/6. Boleh kecilkan lagi ke? Tak boleh. Inilah jawapan dia. 5/6 yang terakhir. 5 tu yang ganjil. 6 ni keseluruhan. Gitu. Okey, seterusnya kita masuk bahagian C. Okey, 26A. Rajah di bawah menunjukkan 3 segi 4 tepat yang pertama dalam satu jujukan. Buat satu generalisasi bagi 2 segi 4 tepat dalam jujukan tersebut. So, macam mana nak buat? Saya nak tanya jawapannya siapa yang pakai akaun mak dia ni? Karisa. Betul tak? Kan? Ke Puteri? Karisa. Apa awak jawab untuk yang ni? Awak jawab macam mana? Yang lain pun be ready saya akan tanya. Macam mana Karisa? Awak jawab ni. Saya belum habis buat lagi bahagian C. Ayuh. Saya bagi kerja ni seminggu dah kakak. Apa masalahnya? Akmal. Aiman Akmal ni saya rasa. Macam mana awak buat ni? 26A ni. Macam mana? Yang tu tak buat. Bagus. Apalah guna saya ni boleh WhatsApp boleh tanya kan? Macam batu. Okay, Ariana. Lebar bagi segi 4 tepat itu akan bertambah 2 cm. Manakala tinggi pelakam bertambah 1 cm pada yang seterusnya. Terlalu banyak ayat dia. Dia sepatutnya tak sebanyak tu. Dia akan sebut satu benda saja. Bila dia cakap buat generalisasi, tahu tak generalisasi tu apa? Yang pola dan jujukan yang contoh N tambah 1. N sama dengan 1, 2, 3, titik. Inilah maksud generalisasi. Ini yang dia nak. So macam mana nak buat generalisasi ni? Okay, tengok kat sini. Kita mula dengan nombor berapa? 1. 1 nak jadi 2, mesti dah 1 darab 2. Lepas tu 2. 2 nak jadi 4, mesti dah 2 darab 2. 3. 3 nak jadi 6, 3 darab 2. So, apa yang kita dapat kat sini, dia punya pola ialah N darab 2N. N sama dengan 1, 2, 3, 4, titik. Itu dia. Kenapa N darab 2N? Sebab ini luas. Luas mestilah panjang darab lebar. So N ini, 2N ini. 2 darab 1 darab 2, 2 darab 2, 3 darab 2. Sebab N dia 2, so ini 2 darab 2. Ni N dia 3, so 2N tu 2 darab 3. Macam tu. Tu kena tahu macam mana nak buat tu. Kena bagi nampak sikit lah. Kena rajin buat soalan pola dan jujukan ni sebab keluar. Cikgu ada masalah internet. Okay, seterusnya dia tanya, cari 2 segi 4 tepat yang ke-19 dalam jujukan itu. So macam mana nak buat kalau dia tanya yang ke-19? Aira Kaisara. Kalau dia tanya soalan B, yang 2, ya.
2 Roman yang ke-19. Saya buat 2 darab 19 kuasa 2. Sekejap. Darab 19 kuasa 2. Boleh juga. Boleh. Terima. Sebab N darab 2N akan dapat 2N kuasa 2. Boleh juga, tak ada masalah. So, 2 darab 19 kuasa 2. So, dapatlah 722. Boleh je. Kalau awak tak nak guna yang ini, boleh guna yang ini. So, boleh masuk dalam formula. 19 lah, ganti N tu dengan 19. 19 darab 2 darab 19. Sama juga jawapan dia, 722. Bila dia tanya yang keberapa, awak kena masukkan berapa yang diminta. 19. Sebab ini memang kita mula daripada 1. Kalau kita mula daripada 2, so awak kena ganjak 2 ke belakang lah. Macam tu. Ataupun 2 ke depan lah, bergantung pada soalan. Pola dan jujukan ni, dia punya generalisasi ni, awak yang buat. Selagi dia logik dan betul, cikgu akan tanda. Sebab dia kadang-kadang ada banyak juga pilihan. Tak adalah banyak sangat, 1 atau 2 lah. Bergantung kepada soalan. Okay. So seterusnya soalan B1, kembangkan. So kembangkan mesti tunjuk anak panah. Anak panah tu dikonsider sebagai jalan kerja. So, tunjuk anak panah, kalau nak kembang mesti ada atas, lepas tu ada bawah ni. So kembangkan darablah satu-satu. Okey, saya nak tanya Yasmin. Yasmin ni kan. Okay, saya nak tanya Ahmad Danish. Apa jawapan awak Ahmad Danish untuk B1 Roman? Ahmad Danish, B1 Roman. Apa dia jawapannya? Ya. Apa dia? Kejap. Baru nak buat ke? Bagus. Darwish, apalah masalah pemalasnya? Geram aku. Macam mana nak berjaya kalau pemalas? Darwish? Jawablah. B1 saya tanya soalannya. Tulis jawapannya kalau tak boleh cakap. Ini je ke jawapan awak? 8P 24 apa? Saya tak nampak apa tambah ke, tolak ke, apa benda ke. Tak ada satu pun apa benda awak buat. Tulis jawapan penuh. Saya nak jawapan penuh. Hantar kat saya jawapan awak. Saya nak tengok. Hantar sekarang. Saja je buat aku marah. Alif Aiman? Abang, tolonglah. Hantar jalan kira lah awak ni. Apa benda hantar macam ni? 8P tambah dengan koma 24. Baik saya suruh budak tadika je tulis, tahu tak? Jalan kira mana? Matematik kena ada jalan kira. Kalau awak jawab macam ni kan, saya jadi cikgu awak, saya tak payah tengok pun saya pangkah terus satu kertas, tahu tak? Jalan kira lah Darwish. Alif Aiman. Alif Aiman, baik awak respon sebelum saya kick awak. Apa masalah tak nak respon ni?
Kalau tak boleh cakap, type. Susah sangat ke? Apa jawapan awak ni? B1 Roman. Soalan nombor 26, B1 Roman. Kembangkan ni, saya nak jawapannya. Darwish hantar balik, saya nak jalan kira. Siapa tadi saya suruh tadi? Saya tak ingat. Danish ke siapa tadi saya suruh buat juga. Baru nak buat. Geram aku, kerja bagi seminggu dah kot. Yang lain get ready Tak ada alasan tak buat ke apa ke. Tak faham, tanya. Seminggu bagi masa suruh tanya. Apalah masalah korang ni? Kenapa rasa belajar tu dah tak penting? Macam tu. Tak apa, tak payah belajar pun tak apa. Cepat Alif Haiman, saya tunggu jawapan awak ni. Saya dah tulis kat type dah, tak ada sangkut-sangkut pun, nampak terus chatnya. Okey, betul Danish. Buat kembangkan. Darwish, saya tuntut jawapan awak. Awak hantar sekali lagi macam tu kat saya, siap awak. Alif Haiman mananya? Hilang dah. Sangkut lagi, lag lagi. Dah lah baru masuk kelas. Dah dekat sejam dah kelas pun. So expand, kembangkan, senang je buat sesuatu ikut anak panah tu. Kenapa ada anak panah? Benda tu nak bagi tahulah darab. So kita mula daripada atas tu. 8P pergi kat P jadi 8P kuasa 2. 8P pergi dekat negatif 3. 8 darab negatif 3 dapat negatif 24P. So settle dah 8 dengan P dan negatif 3. Settle. Sambung pula ni negatif 1 dengan P. So dapatlah negatif P. Negatif 1 darab negatif 3 dapat positif 3. Lepas tu buat apa? Selesaikan yang mana boleh selesaikan. Nak selesaikan tu maksudnya huruf dia sama, kuasa dia sama. So yang sama ini saja. So 8P kuasa 2, tolak 24 tolak P dapat negatif 25P tambah 3. Settle. Siap dah. Susah ke senang? Dapat berapa markah ni? 2 markah tau. Siapa nak bagi 2 markah? Kalau yang dah duk gagal tu, kalau malas lagi, memang tak ada siapa nak bagi 2 markah. Tak guna orang Melayu ke cikgu pun memang dia takkan bagi kalau tak jawab. Okey, nombor 2, permudahkan. Macam tadi saya cakap, permudahkan memang biasa kita nak bagi dia paling simple, paling kecil. Paling sikit nombor dia. So, B2 Roman, saya nak minta Karisa. Tulis jawapan awak. Kalau tak boleh tulis sebab susah kan, boleh ni. Tangkap gambar. Saya nak tengok. Saya nak jawapan Karisa. Lagi. Yasmin. Dengan Aiman Akmal.
3 orang tu hantar jawapan kat checkbox sekarang. Nasib baiklah saya ni muda lagi. Kalau dah tua dah kena darah tinggi dah. Cepat-cepat 3 orang tu tadi saya minta. Aiman, Karisa dengan Yasmin. 3-3 tu. Hantar jawapan sekarang saya minta. Sekarang. Yang lain yang tak kena lagi, jangan nak bersenang-senang sangat Cepat. Okay, Karisa. Salah Karisa, ni tak ada kena-mengena pun dengan kembangkan. Kena faham, kembangkan macam mana, nak selesaikan macam mana. Kembangkan pun, dengan selesaikan pun ada masalah lagi awak ni. Wake up kakak dah form 2 nak masuk form 3 dah ni. Lain, Yasmin. Kejap. Cepat sikit. Aiman. Akmal cepat. Aira Kaisara. Bagi jawapan Aira Kaisara. Aira. Sekejap, saya hantar gambar. Okay. Aiman, awak hantar apa kat saya ni? Hantar salin soalan balik ke? Hantar salin soalan balik, tak payah hantar. Siapa ni? Aira Kaisara. Aira ada salah. Okey. Saya tunjuk macam mana nak buat Saya geram di saya korang ni. Tak tahu tanya. Janganlah jadi bodoh sombong, tahu tak? Orang semua tak ada pun WhatsApp saya tanya, cikgu ini macam mana nak buat, saya tak tahu. Cikgu ini macam mana ya? Seminggu saya bagi masa. Bukan saya cakap tak boleh buka buku pun. Okay. So, kalau nak buat tambah dengan tolak, kalau nombor pecahan, kita kena tengok dia punya bawah ni. Denominator ataupun penyebut ni. Sama ataupun tidak. Kalau sama, boleh tolak ataupun boleh tambah. Kat mana awak belajar benda ni? Sekolah rendah. Darjah 4 dah tahu dah benda ni. Kalau nak buat tambah dengan tolak, pecahan, mesti tahu bawah tu mesti sama. Kalau tak sama, kena samakan. Sekarang ni dah sama ke belum? Dah sama. Perlu samakan ke? Tak payah. Dah sama. Kita relax je terus. Okey. Lepas tu tengok sini. Ini H tambah 3, tolak 4H, tolak 3. So, kena masukkan negatif tu masuk kat sini. Sebab ini sebenarnya negatif 1. Ini pun kena masuk. So, apa jadi dekat nombor dia? H tambah 3, tolak 4H, tambah 3. Kenapa jadi tambah? Sebab ini negatif dengan negatif. Jadilah positif. Susah sangat masuk kalkulator. Negatif 1 darab negatif 3. Dapat positif 3. Per dengan nombor dia samakan bawah ni kan. Terus tulis je lah. 15 tambah K. Lepas tu tengok apa? Yang mana yang boleh selesaikan. So H dengan H. 1 tolak negatif 4. So dapat negatif 3H. Lepas tu 3 tambah 3 dapat positif 6 per 15 K. Tambah K pula dah. 15 K.
Okay, boleh sampai sini? Tak faham tanya tau. Dah lah korang buat saya macam batu je. Tak ada seorang pun dah respon. Ya, okey ke apa ke. Okey. So, negatif 3H tambah 6 dengan 15K. Tadi saya cakap apa? Satu, kita nak sikitkan nombor 2. Yang kedua, kita boleh faktorkan dia. Tengok yang boleh faktor. Apa maksud faktor? Kita akan kecilkan nombor dia dan bawa keluar apa yang boleh bawa keluar. Bila darab tu masuk dalam, dapat sama balik. So, ini 6 dengan negatif 3. Dalam sifir berapa ada? Dalam sifir 3 ada. So, boleh terus keluarkan dia. So, 3 negatif H tambah 2. Kenapa tambah 2? 3 darab negatif H dapat negatif 3H. 3 darab 2 dapat 6. Per dengan 15K. So, dah sampai sini. So, 15K ni pun boleh bawa keluar. Sama juga 3 dia tu. So, 3 negatif H tambah 2 per 3 5K. Kenapa kita nak bawa keluar nombor sama dengan yang atas? Sebab kita nak cancelkan. Maksudnya boleh buat 3 bahagi 3 dapat 1. So perlu tulis tak 1? Tak perlu tulis. Kalau kosong kena tulis lah. Kalau kosong darab, dapat kosong terus dah jawapan dia. So tinggal negatif H tambah 2 per 5K. Atau 2 tolak H per 5K. Dua-dua ni diterima. Okay. Siapa yang tak faham, tolong tanya. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, thank you respond. Okay, so tak ada. So saya proceed Okay, seterusnya. Diberi Y sama dengan 3X tolak 4. Ungkapkan X sebagai perkara rumus. Apa maksud perkara rumus tu? Siapa saya nak tanya Key. Apa itu perkara rumus key? Perkara rumus ialah pemboleh ubah tunggal yang diungkapkan dalam sebutan pemboleh ubah yang lain bagi suatu rumus. Gila ayat buku. So maksudnya kita nak tinggalkan X tu seorang-seorang. Sebenarnya cerita macam tu lah nak cakapnya. Nak cari X tu berapa. So sekarang ni diminta X tu kan. So kita ada, thank you Key sama dengan 3X tolak 4. So kita nak Y ke? Tak nak. Kita nak X tu. Sebab dia kata X sebagai perkara rumus. Dia tak sebut Y pun kan. So pindahkan dulu negatif 4 ni pergi depan. So Y tambah 4 sama dengan 3X. Lepas tu pindahlah 3X duduk depan sebab apa? Yang kita nak cari tu duduk depan. Tapi dia nak positif kan? So jadi 3X sama dengan Y tambah 4. Nampak tak? Saya tukar je kedudukan dia. Bukan tukar sign pun. Tukar kedudukan saja. Contoh 1 tambah 2. 2 tambah 1. Benda yang sama kan? So saya tukar je kedudukan dia. So 3X sama dengan Y tambah 4. So X sama dengan Y tambah 4 per 3. Sebab ini darab. Ini darab. So kalau pindah sini jadi bahagi. Kenapa kena bahagi dua-dua? Sebab ada dua nombor kat sini. Tak boleh buat Y per 3 tambah 4. Salah. Y tambah 4 per 3. Mesti buat bahagi dua-dua. Tak boleh buat bahagi satu sahaja. Okay? Okay, soalan lagi tak? Okay, cuba buat 2 Roman. Ni dah dapat macam ni kan? So ditanya, hitung nilai X apabila Y sama dengan 17. Saya nak jawapan daripada Darwish. Yang lain pun get ready. Okay, selain Darwish, saya nak jawapan Yasmin dengan Aiman Akmal.
Laporkan cikgu. Ya, betul. Aiman. Yasmin, jawapan? Darwish, jawapan? Cikgu cuba ulang balik. Ulang balik apa tu? Satu Roman. Gini cerita dia. Awak kena tahu, perkara rumus tu apa? Maksud perkara rumus tu, kita nak letak apa yang diminta sebagai perkara rumus tu dekat depan. Maksudnya kita nak jadikan dia seorang-seorang je, tunggal. Tadi ayat si Ki tadi menjadi satu perkara tunggal kepada anu yang lain apa semua tu kan. So maksudnya kita nak jadi dia satu je. So sekarang dia minta apa? Minta X. Sekarang ni X ada kawan ke? Ada ni. 3, -4. Kita tak nak, kita nak X saja. So pindahkan dulu -4. Bawa pergi depan. So jadi Y tambah 4 sama dengan 3X. Kenapa tambah? Sini tolak kan? Pergi depan jadi tambahlah. Lawan kan? So saya tukar tempat terus. 3X sama dengan Y tambah 4. Apa maksud 3X ni? 3 darab X. So kalau sini darab, pindah belah sini jadi apa? Bahagi. So dapatlah X sama dengan Y tambah 4 bahagi 3. Sekarang ni saya suruh awak cari nombor 2 Roman. Faham Yasmin? Faham. Cari 2 Roman saya nak sekarang. Darwish pun sama, saya nak jawapan sekarang. Cepat sikit, senang je ni. Saya kira sampai 10 je. 1. Buat soalan ni senang. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hantar jawapan sekarang, saya nak tengok. Cepat banyak lagi kita nak bincang ni. Sampai soalan berapa ni? 30. Kalau saya tunjuk je semua, tak gunalah cerita dia. Sampai soalan 31. Jawapan Darwish. Saya tunggu jawapan awak ni. Aiman Akmal dah hantar dah. Kenapa awak buat tambah 17 dekat bawah Darwish? Y itu duduk kat mana? Kat atas ke kat bawah? Atas. Lepas tu kenapa awak buat 17 tambah kat bawah? Apa kena mengena kat bawah pula tiba-tiba 17 tu? Bila dia kata Y sama dengan 17 ni, maksudnya masukkanlah 17 tu dekat Y. Y tu ganti dengan 17. Saya geram pula saya ni. Nasib baik awak tak ada depan mata saya. Kalau ada memang dah menangis dah saya rasa. So X sama dengan ni ganti 17 tambah 4 per 3. Kira macam biasa, masuk kalkulator. So dapatlah X tu 7. Punyalah chicken sebenarnya benda ni. Masukkan saja. Kalau awak tak faham soalan, itu yang jadi masalahnya. Sebab apa? Tak buat latihan banyak lah. Baru nak buat, malas, tak siap-siap. Macam mana nak berjaya macam tu? Bangun sikit abang dah masuk form 3 tau. Bukan nak masuk darjah 3. Nak masuk form 3. Dia, genius can be made, okay? Genius can be made. Orang pandai bukannya lahir-lahir pandai. Dia usaha baru pandai. Genius pun tak boleh diwarisi sebenarnya. Okey, seterusnya soalan nombor 27. Yasmin tengok ni. Masukkan 17 tu. Lambat sangat Okey.
Seterusnya soalan nombor 27. Rajah di bawah menunjukkan sebuah poligon. PQ dan VU adalah garis selari dan RST adalah garis lurus. Apa maksud garis lari? Garis lari tu kita boleh gunakan rules yang 3 tu. Huruf Z, huruf C dan juga huruf F. So Z ini dengan ini, A, B, A sama dengan B, sudut dia. Kalau C ni, huruf C ni, D, E, D tambah E dapat 180. F ni bawah-bawah, G, H, G sama dengan H. Ni saya dah ulang dah kelas depan saya rasa. Okey. So baru kalau ada garisan selari, baru boleh guna 1, 2, 3 ini. Ada garisan selari baru boleh guna 3 benda ni. Kalau tak ada, tak boleh guna. Okey, seterusnya kita tahu RST ialah garis lurus. Kalau RST garis lurus, boleh cari tak berapa kat sini? Boleh. 180 tolak 76. So dapatlah kat situ 104. Tapi yang paling senang sekali, ini saya kira satu je kan. Kita nak tahu X tu. X tu apa? Sudut bahagian dalam kan. So nak pakai formula apa? N tolak 2 darab 180. Ingat N ni apa? N ni bilangan sisi. So kiralah sisi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan saja N tu. 6 tolak 2 darab 180. So dapat kat sini 720. 720 ni apa? Ini. Semua ni. Ni tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini. Semua dapat 720. Boleh cari tak? Boleh carilah X kalau dah ada semua tu. So kita mula dengan yang ini. Dekat V ni. Saya tukar warna merah. Okay, kita mula dekat V ni. V ni huruf apa? Huruf C. Nampak tak huruf C? So kalau huruf C, ini tambah ini dapat 180. Sekarang ni ada ke tak ada yang kat V ni? Tak ada. So jadi 180 tolak 45. So dekat V tu dapatlah 135. Settle. Ingat 3 rules ni boleh jawab dah soalan ni. Memang orang cakap lega lah sikit. Lepas tu X boleh kira tak? X tak boleh kira lagi. Ini boleh kira tak? Ini sudut konjugat. Ni awak belajar waktu form 1. Sudut konjugat. 360 tolak 112. So dekat Q ni awak akan dapat 248. Okay, yang ini dah cari dah tadi dapat 104. So sekarang boleh cari tak X tu? Boleh cari. Macam mana nak guna? Pakailah 720 ni. So 720 tolak, saya mula daripada sini Kat sini saya mula daripada sini 45 tu. 45 tolak 135 tolak 104 tolak 38 tolak 248 sama dengan X. Dalam erti kata yang lain, 45 tambah 135 tambah X tambah 104 tambah 38 tambah 248 sama dengan 720. Tapi kita nak X kan, so kita bawa keluar X siap-siap dan balance tu pergi depan jadi tolak lah. So kira dapat apa? Ariana, X dapat apa? Ariana, dapat apa X? Tengok kira. Kalau macam ni saya maafkanlah juga sebab soalan ni susahlah sikit. Orang cakap susahlah juga kan. Kalau tak ingat rules tu. Tak tahu nak buat V tu macam mana. Kalau soalan kembangkan pun tak dapat jawab. Masukkan pun tak dapat jawab. Susahlah. Okay. So betul. X sama dengan 150. Okay. Siapa yang tak faham? Angkat tangan. Kena tanya macam tu baru boleh ngaku tak faham ke tak faham. Okay lagi. Selain Darwish. Akmal lagi.
Jasmine lagi. Okay, ni je. Danish faham ke Danish? Faham. Cuma tu rumus cikgu tulis tu kadang lupa. Yang mana N tolak 2 tu ke? Bukan yang 1, 2, 3. Ni Yang kena refresh dulu. Okay. Alright. Okay, so saya terang sekali lagi Saya padam semua. Kecuali yang tepi tu je saya tak padam. Ni awak belajar waktu form 1 ni. Penting tak? Penting lah. Form 1 penting, form 2 penting, form 3 sampai SPM pun penting benda ni. Alright. Okay. Bila dapat soalan macam ni, pertama sekali tolong cari berapa dia punya sudut pedalaman. Sudut yang kat dalam ni semualah. Ini kita dah tahu 45 kan. Ini tak tahu, ini tak tahu, ini tak tahu, ini tak tahu. Tapi kita tahu jumlah besar dia berapa. So nak cari dia macam mana? N tolak 2 darab 180. N tolak 2 tu mesti dalam kurungan. Kalau tak ada kurungan, awak akan buat 2 darab 180 barulah N tolak dengan 360. So dah salah lah. Mesti N tolak 2 tu mesti duduk dalam kurungan. Maksudnya kita selesaikan dia dulu. So N tolak 2 darab 180. N ni apa? N ni bilangan sisi. Sisi tu garis tepi Okay, so ini yang pertama, 1. Lepas tu ini 2, 3, 4, 5, 6. So terus masuk dalam tu 6 tolak 2 darab 180. Masuk je semua dalam kalkulator. Sebiji-sebiji sekali dengan kurungan tu. Sebiji-sebiji sekali dengan kurungan. Tak ada masalah. Siapa yang maksud saya ni? Aira Kaisara boleh je. Dapat jawapan sama. Dia banyak jalan kira. So 6 tolak 2 darab 180 masuk sebiji-sebiji dapatlah 720. 720 ni apa? Ini. Keseluruhan yang duduk dalam tu. Daripada dekat P, dekat V, dekat U, dekat S, dekat R, dekat Q tu. Semua tu tambah jadi 720. Okay. So boleh kat situ. So saya padam balik nombor tu. Okay. So apa yang ditambah tu? Okay, saya tanda kat sini. 45, ini tak tahu, ini pun tak tahu, ini pun tak tahu. So boleh cari tak V ni berapa? Boleh. Pakai C ni. Nombor 2 ni. D tambah E dapat 180. So sebenarnya dekat P tu 45 tambah dengan dekat V sama dengan 180. So dekat V tu sama dengan 180 tolak 45. So dapatlah V tu sebenarnya dia punya 135. So settle dekat V dah dapat 135. Pakai apa ni? Pakai huruf C ni. Hasil tambah sama dengan 180. Okay. So settle dah dekat V. Okay, sekarang ni nak cari dekat S ni. Macam mana? Ini nama dia garis lurus. Kalau garis lurus apa dia? 180 kan? 180 tolak 76. So dapat 104. So settle tak dekat S? Settle. 104. Ni R dah ada 38. Ini pula. Ini tak cukup satu bulatan kan? So ini sudut konjugat nama dia. Konjugat. So tak cukup 360 kan? Boleh cari tak balance ni? Boleh. 360 tolak 112. So dapatlah 248. So settle dekat Q 248. Okay. Boleh sampai situ? Siapa ada soalan tanya terus sebelum saya proceed. Okay. So dah dapat dah semua, sini dah dapat. So 720 ni sebenarnya hasil tambah untuk semua yang berada di dalam ni. Sudut yang berada di dalam. So maksudnya 45 tambah 135 tambah X tambah 104
tambah 38 tambah 248 sama dengan 720. Mana saya dapat ni nombor semua ni? Ni. Ambil mana? Dekat dalam ni ha. Ambil je sebiji-sebiji kat dalam ni ha. Ikut saja. So dapatlah 720 bila kita ambil nombor dia. Okey. Lepas tu selesaikanlah yang mana boleh selesaikan. 45 tambah 135 tambah 104 tambah 38 tambah 248. So tambah je. So kat sini awak akan dapat 570 tambah X. Kenapa X tu biar macam tu? Sebab X mana boleh tambah dengan nombor. Kalau yang boleh buat apa? Darab dengan bahagi saja. Ingat, kalau nak tambah dengan tolak, mesti huruf dia sama dan kuasa dia mesti sama. Kalau tak sama, jangan buat. Jangan gatal nak buat. Sama dengan 720. Lepas tu ini, tambahkan. So pindah belah sini jadi tolak. So X sama dengan 720 tolak 570. So dapat dah jawapan X sama dengan 150. Ha gitu. Yang penting tahu cari semua dulu. Lepas tu yang kedua tahu ni. 1, 2, 3 ni. ZFB. ZFC. Kenapa boleh guna? Sebab dia ada garis selari. Kalau tak ada garis selari, tak boleh guna 3 ni. Hanya boleh guna kalau ada garis selari sahaja. Lepas tu carilah. Ni garis lurus. Dekat S ni garis lurus 180. Ini sudut konjugat 360. Yang ini yang pakai C tadi. So dah dapatlah semua sudutnya. So dapatlah jawapan dia 150. Kalau siapa yang tak ni, salin dulu. Lagi masa 1 minit. Salin dan fahamkan, bukan salin saja ya. Tapi tu boleh ambil S nota lah. Okey, so settle. Okey, seterusnya soalan B. Okey, dia cakap apa kat sini? Darjah di bawah menunjukkan satu sektor bagi sebuah bulatan DO, berpusat DO. Panjang lengkuk AD ialah 16.5 cm. So ini dia 16.5 cm. Hitung jejari dalam cm bagi sektor AOD. Okey, saya nak tanya, apakah formula untuk cari panjang lengkuk? Apa formula untuk cari panjang lengkuk? Ica. Formula untuk cari panjang lengkuk. Ica. Dua pi R yang 2 pi R. Tu je. Betul, confirm. simbol kecil tu panggil apa? 2 pi R ke pi R kuasa 2? 2 pi R. Ica? 2 pi R. Okay, thank you. So betul. 2 pi R. Ataupun awak pakai 2 pi J lah kalau bahasa Melayu. R ni radius bahasa Inggeris. Okay, Ica. So 2 pi R dengan 2 pi J ni benda yang sama. So okay.
So ini untuk cari panjang lengkuk. Apa maksud panjang lengkuk? Ni. Sekeliling bulatan ni nama dia panjang lengkuk. Ataupun bahasa Inggeris dia circumference. Panjang lengkuk bulatan. Tapi ini formula untuk satu bulatan penuh. Satu bulatan penuh. Kita nak satu bulatan ke? Tak. Kita nak potong, kita nak 30 darjah sahaja. Satu bulatan berapa darjah? Aisyah Safia. Satu bulatan berapa darjah? Sudut dia berapa? 360. Ya, 360. So bila kita nak cari untuk, bukan 30, 45. Kalau kita nak cari 45, kita akan masukkan depan ni 45 per 360 darab pi, dia pakai apa? 22/7. Darab J ataupun R dia tahu tak berapa? Tak tahu. Tapi dapat panjang lengkuk dia 16.5. Nampak tak? Ini saya dapat dari mana? Ini ambil daripada formula sahaja. Kenapa ada depan ni? Sebab kita tak nak satu bulatan. Kita nak 45 darjah sahaja. Sebab tu dah kita bubuh 45 per 360. Sebab kita nak banyak tu je. So dapat 16.5. Okey. Tak habis kira lagi. Okey Yasmin, lepas tu nak buat apa? Lepas tu nak buat apa? Macam mana nak cari X tu? X tu jari dia ni, kita nak yang ni. Nak tahu ni berapa, ni berapa. Macam mana? Darab. Apa yang nak darab? Apa yang nak darab? Apa yang nak darab Yasmin? Oh, Yasmin. Tak tahu? Tak. Kenapa tak tahu? Ini saya dah tolong paling senang dah ni. 45 per 360 boleh tak darab dengan 22/7? Boleh. Dapat berapa? 11/28. Boleh darab dengan X tak? Jawapan boleh ke tak boleh? Tak. Boleh jawapan dia. Yang tak boleh kalau tambah 11/8 tambah X. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. 11/8 X tambah X. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab sini ada X, sini ada X. Sekarang ni darab. 11/8 darab X jadilah 11/8 X. Kakak janganlah lagi salah. Tambah tolak darab bahagi ni. Ni basic ni. Okay, sama dengan 16.5. Lepas tu nak buat apa Yasmin? Macam mana nak cari X tu berapa? Masih dah pindah dia pergi bawah. Macam mana nak cari X tu berapa? Saya cakap apa? Kalau nak cari X tu mesti kena biar apa? Ada dua benda saya sebut. X tu mesti Formula. apa benda pula formula pula? Apa? Bukan for. For apa? Positif. Sekarang 11/28 tu positif ke negatif?
Kakak positif ke negatif? Positif. Positif. Lepas tu yang pertama saya nak mesti X tu positif. So dah settle. Dah positif dah sekarang. Yang kedua, X tu forever alone. Sekarang ni dah forever alone ke X tu? Apa maksud forever alone? Sendiri. Sendiri, sorang-sorang kan? Sekarang X ni sorang-sorang ke tak? Tak. Tak, ada siapa dengan dia? Ada 11/28. Macam mana nak bagi dia sorang-sorang? Kena buat apa? Sekarang ada 11/28 dekat X tu. Kalau nak bagi sorang-sorang, okey macam ni lah saya cakap awak. Sekarang ni awak duduk dengan kawan awak, katalah nama dia Aisyah. Saya nak bagi awak sorang-sorang, saya buat apa dekat Aisyah tu? Pindahkan. Saya pindahkan kan, saya ambil lah Aisyah tu, awak tinggal sorang-sorang. So sekarang apa cerita 11/28 X ni? Macam mana nak bagi X tu sorang-sorang? Kena buat apa? Pindahkan X. Kita nak X sorang-sorang, bukannya 11/28 sorang-sorang. Tadi saya nak bagi awak sorang-sorang kan? Saya pindahkan awak ke saya pindahkan Aisyah? Aisyah. Saya pindahkan Aisyah kan? Sekarang ni saya nak X sorang-sorang. Saya nak kena pindahkan X ke saya nak kena pindah 11/28? 11/28. Okey, pindah pergi mana? Kanan. Kanan. Jadi apa? 16.5. 16.5? Lepas tu? 11/28 tu kata pindah. Kita pindah 11/28 kakak, bukan X. Sekarang 11/28 tu dah pindah pergi belah kanan. Jadi apa? 11/28 X ni operasi apa? Apa yang menggabungkan dia? Cuba tengok jalan kira atas ni. Apa ni? Awak buat operasi apa ni antara dia ni? Okay, dah lah. Banyak sangat buang masa. Okay. So, pindahkanlah 11/28. Kita nak bagi X tu seorang-seorang. Ini 11/28 ni operasi darab. So, pindah belah sini jadilah bahagi. So, bahagi 11/28. Susah ke nak buat dia? Tak payah. Kira pening-pening. Masuk je kalkulator. 16.5 bahagi 11/28. So, dapatlah 4. Dapatlah 11/28 ni salah ni. 11/14 ni. Salah kira ni. 11/14 yang kat sini. So pindahkan 11/14 ni. Dapatlah X sama dengan 21. So X sama dengan 21. So jari dia, radius dia sebenarnya sama dengan 21. Itu sahaja. Yang penting kira betul-betul lah. Darab 22/7. 11/28. 11/28 X 16.5. 16.5 bagi 11/28. 42. Radius sama dengan 42. Ini betul lah 11/28. 28, 11/28 sama dengan 42. So jawapan dia 42. Cikgu, Ya, saya ada salah kira. bukan ke 45/360 darab 2 darab 22/7 darab J. Betul. Saya tertinggal 2 kan? Sorry. Thank you. Betulkan 2. Saya tertinggal 2. Ni dekat formula ada 2. Itulah marah sangat kan? So ni ada 2 So ini 2 dia. So 2 darab 45/360 darab 22/7 sama dengan 11/14. Bila dalam kertas dapat lain, ni dapat lain. 11/14. So sini 11/14.
Ni pun 11/14. So dapat dari sini X sama dengan 21. So betul jawapan dia 21. Tolong guna formula betul-betul ni saya dah tersalah dah. 2 tu tak ada. Sepatutnya 2 tu kena ada. Sebab ini kira panjang lengkuk. Kalau kira luas, pi J kuasa 2 ataupun pi R kuasa 2. Sebab apa? Luas unit dia cm square kan? Cm kuasa 2 kan? So ingat, kalau ada kuasa 2, so mesti ada kuasa 2 juga dekat dia punya R tu. Kalau lengkuk tak ada kuasa 2, so 2 dia duduk kat depan. Okey? Okey, seterusnya rajah di bawah menunjukkan gabungan bekas yang terdiri daripada sebuah kon dan sebuah silinder. Diameter kon dan silinder itu masing-masing 3.92 dan 4.8 meter. Isi padu bagi bekas itu ialah 22.93 meter cube. Cari tinggi dalam cm bagi silinder itu. So ini ada dua bentuk, satu kon, satu silinder. So dia cakap pasal apa? Dia cakap pasal isi padu. So dia cakap apa lagi? Dia punya diameter 3.92 dengan 4.8. Ingat, kita nak masuk ni kena guna formula. So tengok dulu formula untuk kon. Apa formula kon? Kita salin kan kelas lepas. 1/3 pi J T. Ini formula kon. Isi padu kon. Kalau yang ni formula untuk silinder pi J kuasa 2 T ataupun pi R square H. T tu jadi H lah, T tu tinggi. Okay. So kita nak pi J jari T tinggi. So terus masukkan je untuk si kon ni kan. 1/3 pi pakai 22/7, disuruh pakai 22/7. Kalau disuruh pakai 3.142, guna 3.142. Darab J berapa? J 3.92 ke? Bukan. Ingat, J tu separuh daripada diameter. Kalau diameter panjang ni, jari dia separuh je. So 3.92 bahagi 2. Dapatlah 1.96. 3.96. Ya? Rumus isi padu kon bukan ke 1/3 pi J kuasa 2T? Ya betul. Ada kuasa 2. 1/3 pi J kuasa 2T. Okey, thank you. Betulkan lagi. Okey, pi J kuasa 2 ni, ambil daripada sini. Bulatan. Ni pun sama ada pi J kuasa 2 kan? Sebab apa? Ada bulatan juga. Mesti ada kuasa 2. Okey, perlu hafal tak formula? Tak perlu hafal. Dia akan bagi depan kertas exam. Yang penting awak tahu nak guna macam mana. Okey, kuasa 2 darab T dia 3. So boleh terus kira je. 1/3 darab 22/7 darab 1.96 kuasa 2 darab 3. So dekat sini awak akan dapat 19.098. Ini untuk kon sahaja. Baru kon. So sekarang kita kira silinder pula. So silinder pi J kuasa 2T. So pi 22/7. J 4.8 bahagi 2. Dapat 2.4 kuasa 2 darab T tu tahu tak? T tu tak tahu. Itulah yang kita nak cari. So 22/7 darab 2.4 kuasa 2 T dapatlah 72.41 T. Ingat, kalau darab kita boleh gabungkan. Kalau tambah dengan tolak tak boleh gabungkan. Mesti sama baru boleh buat. Kalau tak sama tak boleh kira Okay, so dapat jawapan kon tu 12.07. Jawapan apa? Kon. Kon 12. 1/3 darab 22/7 darab 1.96 square darab 3. Oh, okey. 12.073. 12.07. 7 pun boleh, 73 pun boleh. Ambil dua nombor je lah, tak payah ambil banyak. 12.07. Thank you, tolong betulkan. Okay, so ni dia cakap apa? Jumlah keseluruhan. Isi padu bekas tu 22.93. Maksudnya kita akan tambahlah kon tambah dengan silinder. So 12.07 tambah 72
18.41. Yang silinder tu 18.1. Okay, thank you. Patut dah dapat banyak sangat. Macam mana lah boleh dapat banyak ni? 2.4. Sekejap. 22.7 darab 2.4 kuasa 2. 18 kan? 18.10. Okay, tambah dengan 18.10T 18.10T sama dengan 22.93. Mana dapat 22.93? Ni dalam soalan dah bagi tahu dah 22.93. So macam biasa pindahkan dulu. So pindahkan siapa? Ini 12.07 ni pergi belakang dulu. So jadi 18.10T sama dengan 22.93 tolak 12.07. So 18.10T sama dengan 22.93 tolak 12.07 dapat 10.86. So T sama dengan 10.86 bahagi 18.10. Bagi 18.1. So dapatlah T sama dengan 0.6 unit meter. Okay, boleh mesti masukkan dalam formula betul-betul dan kira betul-betul. Kan dia saya boleh kira lain dekat buku kertas ni. Tapi dapat jawapan sama je. Mesti ada salah kira ni. Okay. Ada soalan tak? Siapa yang tak faham? Soalan macam ni memang keluarlah biasanya. Siapa tak faham boleh angkat tangan. 30 minit terakhir saya tak nak marah. Saya nak bertenang-tenang je. Siapa tak faham angkat tangan. Saya kira sampai 5. 1, 2, 3. Lagi Darwish. Ada lagi tak? 4, 5. Okey Darwish, awak boleh buka mic tak? Tak, okey. Saya nak awak reply kat WhatsApp saya cepat-cepat Sebab dekat chatbox ni pun boleh juga. Tak kisahlah mana-mana. Tapi setiap kali saya tanya, awak kena jawab cepat-cepat. Okey. Sekarang ni, bentuk apa ni? Bekas ni bentuk apa? Bentuk kon saja ke? Bentuk silinder saja ke? Kon dan silinder? Kon dan silinder. Okey. Reply kat WhatsApp pun boleh. Kon dan silinder. Apa formula untuk kon? Perlu hafal ke? Tak perlu hafal. Jawapan dia tak perlu hafal. So ambil ini saja. 1/3 pi J kuasa 2 T. Setiap kali dalam periksa dia akan bagi dekat kertas depan sekali. So 1/3 pi J kuasa 2 T. Ni untuk kon. So untuk silinder pi J kuasa 2 T. So kalau nak kira isi padu, dia bagi dah isi padu atas ni. 22.93. Kalau nak kira isi padu, mestilah tambah isi padu untuk kon tambah dengan silinder. So sepatutnya kon tambah silinder dapatlah 22.93. So kon ada formula tak? Ada. Masukkan saja formula kon. Silinder ada formula tak? Ada. Masukkan saja formula silinder. J boleh cari tak J? Boleh. 3.92 ni diameter. So kalau nak dapatkan J macam mana? Apa hubungan diameter dengan jejari? Darwish. Tak tahu. Okey. Awak lukis bulatan sekarang. Ini satu bulatan. Apa maksud diameter? Ni ada titik. So saya buat garisan pertama warna merah. Garisan kedua warna biru. Mana satu diameter, mana satu jejari? Salah. Diameter yang garis merah. Apa maksud diameter? Mesti daripada lengkuk ke lengkuk
melalui pusat. So ini lengkok kan? Ini lengkok, ni namanya lengkok lengkok bulatan. So lengkok ke lengkok melalui pusat. So itu diameter. Kalau jejari separuh daripada diameter. Ni kan saya buat ni kan. Kalau saya buat macam ni nampak tak separuh kan? Kalau buat macam ni sama juga separuh. So jejari daripada lengkok ke pusat. Awak kena strongkan basic awak balik ni. Ni sekolah rendah tau. Jejari, lengkok ke pusat. Okey. Darwish dengar Kalau saya bagi diameter dia 24. Berapa jejari dia? Kalau diameter 24, jejari dia berapa? Yang lain pun be ready juga. Diameter 24, jejari berapa? Namanya typing, cepat sikit. Jejari ni separuh diameter abang. Separuh diameter. So kalau diameter 24, kalau separuh dia berapa? Apa maksud separuh? Kalau saya kerek awak separuh macam mana? Tinggal apa? Tengah kan? Kaki. 3 kaki. Kawan tolong jawab dah 3 kaki. Separuh saya kerek atas 3 kaki je. So kalau 24 ni, saya kerek separuh, tinggal berapa nombor dia? Jangan cakap 2, jangan cakap 4 pula separuh daripada 24 berapa? Abang, separuh daripada 24, 23. Oh ni biar betul. Separuh tu berapa? Kalau saya ada RM10, saya nak bagi awak separuh. Berapa awak dapat? Pandai pula kalau cakap pasal duit. Tahu pula. Kalau ada RM10 bahagi 2, dapatlah awak RM5, saya RM5. Sekarang ni 24. Kalau saya nak separuh berapa? Cakap pasal duit kau laju je. 12 lah. Ini kalau diameter tu 24. Daripada lengkok ke lengkok 24, dapatlah separuh jejari tu 12. Kalau soalan saya, jejari tu saya bagi 3. Berapa diameter dia? Berapa Darwish? Jejari 3 diameter berapa? Cepat. Tolong fahamkan perkataan diameter dan jejari. Dia cakap diameter ni panjang kan? Jejari ni pendek kan? Dan kalau takkanlah diameter jejari ni 3, diameter tu 1.5. Nonsense lah bang. Nantilah. Lambat sangat buang masa. Saya tak boleh nak catch up awak seorang je dalam kelas ni, ramai lagi tunggu. Awak kena ada inisiatif sendiri dah untuk belajar. Okay? Tak faham boleh WhatsApp saya tanya. Cikgu ini macam mana? Ini macam mana? Ini macam mana nak buat? Tanya je. Saya reply je. Janganlah WhatsApp pagi-pagi buta. Saya reply je Darwish Tolong inisiatif awak kena tinggi sikit. Kalau tahu lemah, tolong rajin lagi. Jasmine pun sama Okay. So seterusnya 28 titik tengah. Okay, sama-sama. Okay. Titik tengah bagi tembereng garis yang menyambung titik F 4M dengan titik G 8-6 ialah N-5. Cari nilai M dan nilai N. Okay. Formula titik tengah. Kalau nak tahu, kita akan ada 2 koordinat. X dengan Y. So, untuk dapatkan X dengan Y titik tengah ni, X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2.
So pertama sekali kena tahu siapa yang titik tengah tu. Baca soalan betul-betul. Titik tengah bagi garis yang menyambungkan titik F dan G ialah N-5. So inilah titik tengah dia, midpoint. Okey. Yang ini bukan midpoint, ini garisan dia. Ini. So ada F, ada G. So N-5 ni duduk kat tengah-tengah ni. N-5. So ini 4 M, yang ini 8 -6. So nak buat apa mula-mula? Label. Siapa yang kita kena label? Yang bukan titik tengah. So dia jadi X1, Y1, X2, Y2. Biasakan label supaya tak salah. Okay, so saya pun tambahlah. X1, 4 tambah X2, 8 bahagi 2. Dapatlah apa ni? N ni. Sebab dia kata N titik tengah kan? Sama dengan N. So boleh kira tak? Boleh. 8 tambah 4 tambah 8 bahagi 2 dapat N. So N jawapan dia 6. 6 ke? Apa yang saya kira ni? Empat tambah 8, 12 bagi 2, okey. N sama dengan 6. So settle dah, N dah tahu berapa. So seterusnya kita tengok yang Y pula. So Y1, M, Y2 -6 per 2 sama dengan ini, -5. So nak buat apa? M tambah tolak -6. So jadi M -6 kan? Boleh buat ke M tolak 6? Tak boleh. Sebab dia tambah dengan tolak tak boleh nombor yang berbeza. Huruf yang berbeza. So kita akan pindahkan 2 ni naik atas. So jadi M -6 sama dengan -5 darab 2, -10. So M sama dengan -10 tambah 6. Kenapa tambah? Ini tolak, pindah belah sini jadi tambah. So M sama dengan -4. So dapat tak M dengan N? Dah dapat, settle. Masukkan saja dalam formula ni, boleh terus dapat. Okey, seterusnya soalan B, darjah di bawah menunjukkan sebuah segitiga CDE yang dilukis pada satu satah kertas. Tentukan sama ada CDE ialah sebuah segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Kena tahu, kalau segitiga tu bersudut tegak, begini rupa dia, A kuasa 2, B kuasa 2 dengan C kuasa 2. C kuasa 2 ni untuk hypotenuse yang paling panjang. So formula dia A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. A, B, C ni apa? Dia punya panjang dia. So dekat sini awak kena buat apa? Cari jarak dia. So cari jarak pakai formula jarak. Punca kuasa Y2 tolak Y1 kuasa 2 tambah X2 tolak X1 kuasa 2. So label dulu. Ini X1, Y1, X2, Y2. Ni pun boleh label juga. X3, Y3 boleh juga. Sebab ada 3 benda kan. So awak tahulah nak buat yang mana satu. Okey. So nanti kat sini awak akan dapat dekat CE. Saya bagi terus jawapan lah. Orang kira nanti. Okey. Dekat CD awak akan dapat punca kuasa 18. Ataupun dalam erti kata yang lain awak kira-kira tu akan dapat 4.24. Ni ataulah. Tu untuk CD. Untuk DE awak akan dapat punca kuasa 32 ataupun 5.66. Atau ni garisan ni atau. Okay, untuk ED awak akan dapat D. Kita balik. Ni punca kuasa 32 ni kat sini. Punca kuasa 32 ataupun 5.66. So ini dapat punca kuasa 50 ataupun 7.07. Ni awak akan dapat jawapan bila awak kira masuk dalam formula ni. Okay. So kita pun try lah tahu. Nak cari kan siapa A, B dengan C. Kena tengok. C tu hypotenuse. Hypotenuse confirm yang paling panjang.
So kat sini kita boleh nampak hypotenuse ni adalah EC. So masukkan dalam A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, tapi C tu biar kosong. Nak tengok betul ke tak betul. Okey. So A kuasa 2, berapa A? Boleh buatlah ini A, ini B. Tak kisah A dengan B, tak kisah siapa So saya pun guna yang punca kuasa tu. So kita naklah guna punca kuasa, nanti tengok pening. So 5.66 kuasa 2 tambah B dia 4.24 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So tambah 5.66 tambah 4.24 kuasa 2. So dua-dua tu kuasa 2 jangan lupa. So dapat 50.013. So dapat 50.013. So ni sama dengan C kuasa 2 kan. Kita tak nak C kuasa 2. Kita nak C sahaja. So C sama dengan punca kuasa 50.013. So punca kuasa 50.013 dapatlah C sama dengan 7.071. So sama ke tak dengan ini? Sama. So maksudnya dia adalah segitiga bersudut tegak. Sebab apa? Bila kita pakai teorem Pythagoras tu, dapat jawapan sama. So untuk jawapan tu awak dah kira ni semua kan? So jawapan last sekali, ya. Kerana, kerana pun tak apa. Jawab ya pun tak apa. Ya saja. Sebab kerana tu dah ada dalam jalan kira. Kalau nak tulis ya kerana menepati teorem Pythagoras macam tak cantik sangat ayat dia. So tulis ya je. Nanti cikgu awak akan baca. Oh ini jalan kira dia. Okay. So next, 2 Roman. Okay. DC dipanjangkan ke QC. Okay. DC dipanjangkan ke Q supaya C ialah titik tengah. Okay, ini saya padam Nanti korang tengok dalam recording. D dipanjangkan ke Q supaya C jadi titik tengah. So, maksudnya dia ada lebih kat sini lah. So Q kat sini lah. Sebab apa kita nak jadikan C titik tengah. Lepas tu kemudian dia kata apa lagi? DE dipanjangkan ke T supaya E jadi titik tengah bagi DT. So D dipanjang ke T supaya TE tu jadi titik tengah. Settle. Okay, lepas tu dia kata kira luas segitiga. So kita pun gabunglah segitiga ni. So ini segitiganya. So formula segitiga apa? 1/2 darab panjang darab lebar. So inilah panjangnya. Ini panjangnya, ini lebarnya. Tak kisahlah mana satu panjang, mana satu lebar. So tadi kita dah dapat dah. Kalau DE, dia punya tu tadi, punca kuasa 32, dapat 5.66 kan. Ni tadi sebenarnya dapat 5.66. So kalau ini titik tengah, maksudnya jarak ini, jarak ED dengan jarak ET sama. So sini pun 5.66. So dah tahu dah jarak dia berapa. Lepas tu tadi DC jarak dia 4.24. So DC ni tadi 4.24. So kalau CQ 4.24 jugalah sebab C tu tengah-tengah. So boleh kira ke tak boleh kira? Boleh kira. So boleh buat 1/2 darab P dia apa? 4.24 darab 2 sebab panjang yang sama kan. Darab dengan 5.66 darab 2. So dapat dah kat sini jawapan dia 48 unit. Settle. So kena faham aku masuk titik tengah. Kalau titik tengah, perjalanan daripada sini pergi sini samalah. Kalau ini titik tengah, ini sama, ini pun sama. Itu pun sama juga. Okay. So untuk graf, saya rasa tak ada masalah. Lukis je macam biasa. Gunakan skala 2 cm kepada 5 unit. Tengok mana 2 cm. So ini. Kotak ni, satu kotak ni 2 cm. So 2 cm 5 unit. So, maksudnya ini 5. Lepas tu 10, 15, 20, 25. Berapa gitulah. Jadi 2 cm ke berapa cm ni? 2 cm kepada 5 unit. Kalau tak confident, guna pembaris. Ambil pembaris ni, ukur.
Okey, ini dah 5 cm. Yang tadi tu bukan 5 cm, 2 cm contohnya. So 2 cm, satu kotak setengah. Korang ukur dah sendiri. Lepas dah ukur, lepas dah buat dia punya skala, terus plot. Plot berdasarkan apa? Ini, X dengan Y. So kalau X nak baca macam mana? Macam gini, baca X kan? Katalah X ni -2, -6. So -2 kat mana? Ini -2. -6 mesti duduk bawah ni. So -2, -6 macam tu. Lepas tu seterusnya. -1, -6. -1 tu dekat X. -6 ni dekat bawah. So tanda lagi kat tempat yang sama, -6. Yang awak kena buat lah betul-betul kat mana -6 tu. Awak kena buat skala betul-betul. Saya tak buat dah skala betul-betul. Lepas tu graf dia akan bentuk macam gini. Jadi saya hantar jawapannya dalam. Okay, seterusnya itu saja. Dapat berapa markah ni? 3 markah. Siapa nak bagi 3 markah? Data dah ada, tak perlu cari pun data. Okey, seterusnya soalan B. Sebuah motosikal bergerak dengan laju 132 km per jam diperlahankan kepada 96 km per jam dalam T saat. Diberinya pecutan motosikal itu ialah 2.2 meter saat kuasa 2. Hitung nilai T. So yang pertama tengok unit dulu. Kilometer per jam. Kilometer per jam ni tiba meter per saat. Satu. Ini pun dia nak dalam saat. So kira dulu berapa perubahan laju tu. Sebab kita nak tahu. Kalau nak tahu hal laju ataupun pecutan, kita mesti tahu laju per masa kan. So laju, beza laju dia 132 tolak 96. So kat sini dapat 36 kilometer per jam. Dia tak nak kilometer per jam, dia nak meter per saat. So kilometer nak tukar meter jadi 36 darab 1000 per jam nak tukar saat 1 darab 60 darab 60. Jam, minit, saat. Jam pergi minit darab 60, minit pergi saat darab 60. Kilometer, meter, sentimeter, milimeter. 1000, 100, 10. Darab, atas darab, bawah bahagi Okay, so kat sini dapat jawapan 36 darab 1000 per dalam kira saya tadi. Okay, so kat sini dapat negatif 10 meter per saat. Dapat negatif 10 sebab dia makin perlahan. Negatif 36 ni sebab makin perlahan. 96 tolak 132. Laju akhir tolak laju awal. Sebab dia makin perlahan. Okay. So negatif 10 meter per saat ni dia punya laju kan. So kita nak hal laju, mestilah laju bahagi masa. So laju berapa? Negatif 10 meter per saat. Masa tak tahu. Tapi dapat dah hal laju berapa? Dapat 2.2. Negatif 2.2. Kena tulislah negatif sebab dia nyah pecutan. Okay. Kemudian pindah-pindah. So dapatlah T tu sama dengan 4.5 saat. So pindah macam mana? Pindah rasa satu. Pindah X naik sini. Lepas tu pindah balik pergi sini. Negatif 10 bagi negatif 2.2 dapatlah 4.5 saat. Okey, seterusnya hitung kecerunan garis. Saya rasa macam tinggal satu soalan lah. Patutlah rasa macam tak cukup. Okay, sebuah bas bergerak sejauh 57 km dalam 40 minit. Bas itu kemudian meneruskan perjalanan dengan laju 80 km per jam. Tentukan sama ada bas itu bergerak dengan laju seragam ataupun tidak. Maksud laju seragam tu sebelum rehat dengan selepas rehat laju dia sama. So laju lepas rehat ada tak? 80. Laju sebelum rehat tak ada. So laju sama dengan jarak bahagi masa. So jarak 57, masa 40 minit. Kita tak nak minit sebab ini pakai jam kan. So 40 bahagi 60 kalau nak tukar jam. So 57 bahagi 40 bahagi 60 dapatlah 57 per 40 bahagi 60. So dapatlah 85.5 km per jam.
So laju dia seragam ke tak? Tak seragam. Sebab apa? Sebelum rehat sebenarnya laju dia 85.5. Lepas rehat laju dia 80. Okay, settle. Okay, C. Hitung kecerunan garis lurus melalui titik K dan N. So, kalau dia duduk dalam satu garisan, ada masalah tak dia punya kecerunan? Tak ada. Dia punya M tu sama sahaja. Kecerunan dia sama. So, apa formula M? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Mesti tulis label X1, Y1, X2, Y2. Terus tolak je. So, jom saya bagi jawapan terus So, M sama dengan 6/5. Logik tak 6/5? Logik lah sebab dia naik tangga. Okay, so sekarang dia suruh cari value H. H tu apa? Kat sini kan? Koordinat Y kan? So, masukkan jelas saja. Ambil je mana-mana ni. So, 15 tolak H per 11 tolak 6 sama dengan 6/5. So, 11 tolak 6 dapat 5. Confirm dah. Tinggal 15 tolak H sama dengan 6. So, pindahkanlah. So, 15 tolak 6 sama dengan H. H sama dengan 9. Saya pindahkan je. Ni saya pindah bagi belah sini. Ini negatif, saya pergi belah kanan. Nak jadikan dia positif. H sama dengan 9. Okey. 30 ni sikit dulu. Okey. Nombor B, nyatakan mood. Apa maksud mood? Yang paling banyak. So, siapa yang paling banyak sekarang? Kekerapan yang paling banyak 14. So, umur nombor 1, 14 tahun. Dah budak dah. Ni, paling banyak ni 24. 17 tahun. Okey. Hitung min. Macam mana nak kira min? Frekuensi darab dengan skor. Ataupun frekuensi darab dengan umur bahagi dengan frekuensi. Frekuensi ni tambah dulu semua. So ini darab, tambah, darab, tambah, darab, tambah, darab, tambah. So 14 darab 18 tambah 15 darab 12 tambah 16 darab 10 tambah 17 darab 24 per 18 tambah 12 tambah 10 tambah 24. So ini nanti jawapan dia 2 Roman, korang akan dapat 15.6. Okay, seterusnya menunjukkan bilangan telur yang dimakan oleh 5 orang atlet dalam masa sehari. Jika setiap nilai dalam data itu didarab dengan 6, cari nilai median yang baru. Kalau tambah tolak darab bahagi, ikut sahaja. Tapi nak cari median mesti buat apa? Susun dulu. So susun daripada kecil. 2, 4, 9, 11, 15. So macam mana nak cari median? Cancel depan belakang. 1, 2, 1, 2. So dia 9 kan median dia sekarang. Lepas tu dia kata apa? Dia darab dengan 6. So 9 darab 6. So dapatlah 54. Itu saja. Kalau dikata tambah 6, 9 tambah 6. Kalau dikata tolak 6, 9 tolak 6. Macam tu je min, median dengan mode Kalau dikata tambah tolak semua tu. Okey, seterusnya soalan 31. Terdapat 12 biji guli merah dan beberapa biji guli kuning dan biru di dalam sebuah kotak. Sebiji guli dikeluarkan daripada kotak itu secara rawak dan kebarangkalian mendapatkan guli merah ialah 1/4. 1 ni guli merah, 4 ni keseluruhan. So boleh cari tak bilangan berapa? So kita nak tahu berapa keseluruhan kan. So 1/4 ni atas ni merah, bawah ni total. Sekarang kita nak cari total kan. So mesti letak kat atas. So X per berapa merah? 12 sama dengan 4/1. So 4/1 pindahkan 12 ni pergi belah sini. So 4 darab 12 dapatlah 48. So itu jawapan yang pertama. 48. N guli tu berapa banyak guli tu? 48. Okey, seterusnya sejumlah 28 biji guli merah, kuning dan biru dimasukkan ke dalam kotak itu jika kebarangkalian mendapatkan sebiji guli merah adalah tidak berubah. Berapakah bilangan guli merah yang dimasukkan? So sekarang ni total dah jadi tambah 28. Berapa guli merah? Okey, dia tambah lagi 28. So tambah 28. So 48 tambah 28
jadi 76. Sekarang ni kita nak tahu 1/4 daripada 76. So 1/4 darab 76. So maksudnya guli merah sekarang ni ada 19 daripada 12 tadi tu. Dah ditambahkan lah. Okay. Last. Okay. Cartapai menunjukkan taburan bagi penduduk kat Sabah. Seorang penduduk dipilih secara rawak. Rawak tu random lah, tak tahu dia pilih siapa-siapa pun. Apakah kebarangkalian penduduk itu ialah Kedayan? So yang pertama sekali awak kena tahu, kalau ini 1/3, ini 90 ni berapa, kadazan dusun ni berapa, kena tahulah jumlah dia berapa-berapa tu kan. So boleh carilah kebarangkalian penduduk Kedayan ialah, dia cakap tak berapa orang ni. Kebarangkalian penduduk itu ialah Kedayan. So 90/360. Kenapa 90? Ini 90 darjah. Semua sekali 360 darjah. So 90 bahagi 360 dapatlah 1/4. So ini adalah kebarangkalian untuk penduduk Kedayan. Seterusnya diberi jumlah penduduk kawasan itu ialah 4,620 orang. Berapa ramaikah penduduk yang kemungkinan kadazan dusun? So 4620 ni sebenarnya sama dengan 360. 4620 ni sama dengan 360. So kalau kat sini kita dah tahu 1/3. So 1/3 darab 4620. Kat sini kita boleh dapat dah 1/3 darab 4620. Kat sini kita tahu Bajau ada 1540. Kedayan 90/360 darab 4620. Kedayan 90/360 darab 4620. So dapat dah 1155. Lepas tu nak dapat kadazan dusun, tolaklah. 4620 tolak 1155 tolak 1540. 4620 tolak 1155 tolak 1540. So dapatlah jawapan dia, anggaran dia dalam 1925. So settle. Habis dah kertas kita. Dah siap dah. Okay, so tolong buat pembetulan yang mana yang salah. Tapi sebelum buat pembetulan tu saya nak tahu markah korang berapa. Tolong hantar. Jujur je lah hantar. Kalau katalah 5. Bagi tahu je 5, okay? So itu saja kelas kita untuk hari ni. Jumpa lagi bulan depan dengan topik tingkatan 3 pula.